Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Tuan-puan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita sambung kita punya tajuk yang lepas tentang berhenti, betul ya? Tanda-tanda wakaf berhenti. Yang lepas kita dah masuk 3 tajuk, iaitu mim. Okey. Mim iaitu wakaf lazim, nama dia wakaf lazim. Dan mim itu kita dah maklumkan mim yang kakinya sengit ke tepi jangan yang kaki lurus. Bila kaki lurus tu maksudnya adalah mim iklab. Okey, dan lazim berhenti maksudnya bila kita jumpa huruf mim tu bukanlah kata wajib berhenti, tak berhenti dosa, tak. Maksudnya sebaiknya memang kena berhentilah. Sebab apa? Sebab maksud kat situ dah maksud yang elok. Dah memadai maksud dia, dan biasanya selepas tanda mim tu dia akan buka cerita baru dalam Quran kan. Jadi macam bahasa Melayu jugalah, bila kita habis satu cerita, satu ayat, so kita akan berhenti kan, kita akan masuk pula ayat yang lain. Konsep macam itulah lebih kurang. Kemudian kita ada lam alif, la, yang bermaksud dilarang untuk berhenti. Dan kita dah bincangkan yang lepas juga, larangan itu bukanlah kalau berhenti dosa, tak sampai tahap macam tu lah. Cuma kaedah membaca tu jadi tak elok lah, jadi tak cantik bacaan tu ya. Okey, adapun kalau lah kata dekat huruf lam alif tu kita terberhenti, Waalaikumsalam. Okey, dekat huruf lam alif itu kita ataupun memang kena berhenti jugalah kan, nafas tak cukup, okeylah boleh berhenti. Dengan syarat ulang balik, mesti kena ulang balik lah. Ataupun nak berhenti juga, cuba lebihkan satu perkataan daripada daripada tanda tu lah. Contoh ada iskongkolu. Okey, contoh ayat samarotin rizqon. Sini kan dia punya lam alif, qalu. Okey, kemudian satu masa memang tak cukup sangat nafas kan. Okey, first cuba usaha berhenti dekat perkataan selepas ni, iaitu berhenti dekat perkataan qalu ni. Cubalah kalau boleh, kalau kata memang tak cukup nafas kan, cuba lebihkan satu perkataan. Paling tidak kita tak rosakkan masuk sini, kita ada masuk perkataan lain yang tergantung kan. Dia masuk perkataan baru tapi perkataan tu tergantung, lebih okey lah berbanding kita berhenti dekat perkataan yang tak apa sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tak boleh langsung lah, berhentilah sini, dan jangan sesekali sambung terus, mesti kena ulang balik lah untuk cantikkan ayat tu untuk cantikkan bacaan. Okey, jadi tips kalau nak ulang balik tu sebenarnya susah juga tips dia tu kalau nak ulang balik tu kan, sebab dia tengok pada kefahaman juga. Tapi ada jugalah beberapa poin yang boleh kita pegang. Itu kita akan cerita selepas habis tajuk ni lah. Ada beberapa poin yang kita boleh pegang, yang kita boleh jadikan dia permulaan ayat kalau kita berhenti. Kalau berhenti di tengah-tengah lah, berhenti yang orang kata berhenti yang mengejut kan. Kalau kita berhenti yang ada tanda ataupun berhenti yang memang dibolehkan, tak ada masalah dah, boleh dia sambung terus kan. Jadi bila berhenti mengejut ni, tu yang jadi susah sikit lah. Sebab tu dalam tajuk memang ada satu tajuk wakaf ibtidak macam ni lah, ni wakaf, dia satu set ni, wakaf ibtidak, maksudnya berhenti dan permulaan. Ada satu tajuk. Cuma ibtidak tu kalau kita ikut konsep yang biasa digunakan memang susah lah kan. Dia cerita pasal makna, pasal makna separuh ingat, separuh ayat lah, apalah. Jadi memang susah sikit untuk kita faham ibtidak tu lah. Paling tidak kita fokus pada berhenti. Bila kita ikut tanda berhenti ni yang elok, so permulaan kita tu pun akan jadi elok lah. Kan? Tak banyak pun sebenarnya, kalau kita tengok sini lam je yang tak boleh berhenti kan, yang lain semua okey je. Satu je. Okey, baik. Kemudian tu cara ni lah, kalau kata memang tak tahan, cuba lebihkan satu perkataan, ataupun kalau berhenti situ juga mesti kena ulang, jangan sambung terus Okey, kemudian jim jaiz. Jaiz ni dua-dua boleh. Ikut kita lah, nak berhenti boleh, tak berhenti boleh.
Kemudian short lam ya. Short lam ya ni al-waslu aula nama dia. Tak payah tahu pun tak apa kot. Panjang sikit. Short lam ya. Al-waslu aula nama dia. Al-waslu aula ni maksud dia sambung lebih baik. Al-waslu aula. Sambung lebih baik. Okey. Kemudian kita ada qaf lam ya. Qaf lam ya mana ada sebut minggu lepas? Belum Belum. Okey, kita ada qaf lam ya. Tak apa kot terabur ni. Short lam ya, kemudian kita ada qaf lam ya. Okey, qaf lam ya ni dia maksud dia berhenti lebih baik. Al-waqfu aula. Dan al-waqfu tu maksudnya berhenti lah. Waqfu, berhenti. Jadi bila dapat qaf lam ya, maka kat situ berhenti adalah lebih baik. Okey, tengok contoh muka surat 3 ayat 13. Muka surat 3 ayat 13. Ayat 13 baris 1 2 3 4 5 6. 6 dari bawah. Dari bawah 6. Tidak nampak Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dia berada ke ujung. Baris yang ke 1 2 3 4 5 6. 6 dari bawah tu dan dia berada di hujung sekali. Amanas sufaha, hujung ayat sekali. Kan ada situ qaf lam ya. So jelaslah short lam ya dengan qaf lam ya ni memang jelas kita nampak dia. Sebab short tu tak ada titik. Muka surat 3. Surat 3 ayat 13. Kalau baris tu baris 6 dari bawah. Baris 6 dari bawah, hujung sekali. Sufaha qaf lam ya. Jadi kat sini berhentilah lebih baik. Walaupun dalam keadaan nafas panjang, berhentilah lebih baik Okey, kemudian contoh lain, muka surat 17. Jauh dia punya sikit Muka surat 17 ayat 74. Muka surat 17. Ayat 74. Bukan. Ayat 11. Muka surat 11 ayat 74. Muka surat 11 ayat 74. Kalau baris 1 2 3 4 5 6 juga. 6 dari bawah. Baris 6 dari bawah. Minha lama yahbitu min khasyatillah. Situ ada qaf lam ya. Jadi berhentilah lebih baik kat situ Kemudian ingat bila tanda yang begini tak perlu kita pening-pening nak ulang balik dari mana, ulang balik mana, tak payah. Boleh sambungnya terus. Jadi itu sebaiknya kita gunakan 7 tanda dalam Quran ni sebagai tempat kita berhenti sebaiknya macam itulah sebab apa, nak elakkan permulaan bacaan yang kurang tepat Okey, boleh Satu lagi 14 ayat 91. Baris 7 dari bawah. Muka surat 14 ayat 91 baris 7 dari bawah. 5 ma'ahum. Situ ada qaf lam ya, al-waqfu aula. Jadi berhenti kat situ adalah lebih baik. Okey, dapat senang je. So beza dia dengan short lam ya tu short tu tak titik. Manakala qaf ni dia ada nampak jelas titik dia tu. Jadi bila kita baca nampak je qaf berhenti. Okey, lebih baik. Baik. Kemudian kita ada waqaf ta'anuq nama dia, ta'anuq. 3 titik tu. Okey, kita ada 3 titik. Dia mesti berpasangan dia mesti ada 2 punya. Dia takkan satu. Ta'anuq. Okey. Jadi sini ini ayat, ini ayat, ini ayat. Okey, nampak Boleh nampak belakang ke kecil? Sikit besar sikit
Okey, dia akan ada ayat sini. Kemudian ada waqaf. 3 titik bertindih, kemudian ada ayat lagi. Ada titik lagi. 3 bertindih, ada ayat lagi. Dia mesti macam tu lah. Dia mesti akan ada dua set lah, dua pasang. Dua pasang, tak sepasang lah kan, sepasang. Okey, jadi tujuan dia apa ataupun macam mana cara dia? Berhenti di salah satu. Okey, kalau kita berhenti dekat sini, maka sini kita kena sambung terus, tak payah berhenti dah. Okey, ataupun berhenti dekat nombor 2. Nombor 1 jangan berhenti. Baca, berhenti sini. Okey, ni tak berhenti, maka terus sambung. Itu bacaan dia. Maksudnya kita berhenti salah satu sahaja. Tak boleh berhenti di kedua-dua tempat. Tak sesuai. Dan biasanya dalam buku dia akan kata yang lebih baik adalah berhenti pada noktah yang kedua. Tu yang baik lah. Pun tak ada masalah pun. Kan? Nak yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Muka surat 2 ayat 2. Permulaan surah Al-Baqarah tu ada di situ. Muka surat 2 ayat nombor 2. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Dia mesti akan ada dua punya lah. Jadi berhenti di salah satu. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Bacaan pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah satu saja. Kalau kata berhenti dua-dua boleh tak? Tak boleh berdosa. Tapi tak kena cara lah. Itu je. Tak kena cara. Jadi ibarat kalau kita baca depan orang, orang akan tahulah yang kita tak tahu. Orang tahu kita tak tahu. Okey, dapat jelas. Ni nama dia waqaf ta'anuq. Kalau susah nak hafal nama, tak perlu hafal. Cukup faham apa cara bacaan dia. Pun boleh juga Haji. Tapi itulah. Kalau baca depan orang akan tahu kita tak tahulah. Tapi dari segi dosa tak dosa. Cuma kaedah tu lah. Kan kaedah tu tak betul lah. Kalau kita tak berhenti terus. Sebabnya diletakkan kat situ untuk minta kita berhenti lah di salah satu tempat. Okey, kemudian contoh nombor 2 muka surat 173. Jauh saya cari tak jumpa. Skip jauh. 173 ayat 172. Baris 4 dari atas. Muka surat 173 baris keempat dari atas. Okey. Saya baca daripada awal ayat. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu ada soal lam ya satu Soal lam ya. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Bacaan pertama. Bacaan kedua, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Jadi berhenti dekat salah satu sahaja. Sama ada yang depan, sila. Sama ada yang depan ataupun yang belakang. Ada lebih tak lupa. Ya. Okey, dapat dua contoh yang kita bagi situ, dua contoh. Okey, seterusnya kita ada boleh teruskan. Kita ada sin. Memang tak ada ni. Oh, itu biasa Quran luar negara tu. Bukan cetakan Malaysia biasanya. Madinahnya je. Yang alif lam mim tak ada ke? Sorry dengan jin. Jim satu je letaknya. Dia tak pakai lagi titik. Tentu ada. Madinah punya kat je. Cetakan Madinah ya. Masa ziarah. Dia kilang.
Tak ada ha. Mungkin qiraat dia orang lah, qiraat dia orang lain. Dia orang tak letakkan tanda tu. Jadi sebab itulah kita kata dia tak sampai tahap berdosa. Kan kalau kita tak berhenti. Sebabnya Quran cetakan ni tak sama. Jadi ada yang ada yang tak ada kan. Jadi kalau biasa yang cetakan Malaysia biasa dia akan ada lah. So Malaysia ni biasalah dia teratur dan dia ada semakan KDN dan sebagainya kan. Okey. Boleh. Kemudian tapi Haji kan situ dia ada jim kan, tapi konsep yang sama lah, masih konsep yang sama, maksudnya berhenti kat situ kan. Masih konsep yang sama. Cuma yang minggu lepas lam alif kan tak ada dekat Quran Haji tu. Muka surat 173 tak? Nak habis tajuk dia masuk tajuk baru dah. Okey, kemudian saktah. Sekarang kita tajuk ni tajuk wakaf. Tajuk berhenti, kita ada saktah. Saktah ni adalah tanda sin. Bawah sekali. Sin, dia sin kecil. Okey, saktah ni adalah tanda sin. Maksud dia apa? Cara bacaan dia berhenti dan sambung dengan nafas yang sama. Maksudnya jangan kita tarik nafas baru. Itu maksud saktah. Cuba tengok muka surat 443 ayat 52. 443 ayat 52, 4 dari bawah. Baris keempat dari bawah dapat 443 ayat 52 baris keempat dari bawah. Surah Yasin tu. Okey, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Nampak kita berhenti situ. Tapi menggunakan nafas yang sama. Jangan kita berhenti qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Tu tarik nafas kan. Jadi saktah ni bacaan dia sambung terus nafas yang sama. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu cara bacaan saktah sin. Okey. Okey. Disebabkan special kat surah Yasin ni dua tanda, boleh pilih dua-dua. Boleh pilih salah satu. Dua-dua pula macam mana ya? Bukan, dia kena berhenti. Cuma sama ada nak tarik nafas boleh, tak tarik nafas boleh. Kan? Sebab ada dua tanda. Kalau kita gunakan qaf lam ya, maka kita berhenti, kita boleh tarik nafas lah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu kalau kita pilih nak gunakan qaf lam ya. Tapi kalau kita pilih nak gunakan sin, saktah, maka sambung terus. Sambung dengan maksud tak perlu tarik nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Dapat tak ada. Tak ada kiraan. Satu pun boleh, dua pun boleh. Dia tak ada syarat, dia tak syaratkan. Yang penting berhenti. Dia ada berhenti, kira dah memadai, kita mengikut konsep saktah ni. Maksudnya kalau kata Haji kata satu pun boleh kan. Satu tu maksudnya memang sekejap lah. Nak kata dua pun boleh. Ikut mana kita selesa. Kadang-kadang memang nak ambil dua tu tak tahan juga kadang. Yang penting berhenti. Sekali berhenti, maksudnya kita dah ikut konsep saktah tu lah. Dah kena konsep dia. Kita berhenti dekat titiknya atau boleh berhenti selepas perasaan boleh? Macam mana je? Boleh kita berhenti dekat arah maka kita kata dia sambung sampai Ar-Rahman. Mau ada Rahman. Kalau ikutkan okey. Maksudnya okey. Tapi kalau tahan nafas bagi habis lagi baik sebenarnya. Saya berhenti kat Rahman tu sebab saya tak baca habis lah. Sebab nak tunjukkan contoh kan. Jadi saya berhenti kat Rahman tu. Kalau ikutkan wa'adar Rahman, maksudnya dah okey. Kan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ar-Rahman tu maksudnya dimaksudkan oleh Allah lah. Jadi boleh sambung terus. Wa sadaqal mursalun, dan kebenaran rasul-rasul yang dibawa kan. Kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul.
Okey, dapat Itu contoh pertama. Yang kedua, 293 ayat 1. 293. Jadi Yasin tu memang ni boleh pilih sama ada nak pilih qaf lam ya ataupun sin. Biasa orang akan pilih sin sebab nak cepat. Ikut orang lah. Kadang nafas dia masih ada, dia akan pilih sin. Berapa? 293. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Nampak? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ila akhir ayat Jadi ini konsep sama macam tadi juga. Kalau kita pilih nak berhenti terus, tak perlu tarik nafas. Boleh tarik nafas. Kalau kita pilih nak gunakan sin saktah, maka tak perlu tarik nafas. Guna nafas yang sama. Tapi kebiasaannya kat sini memang orang dah habis nafas dah ni. Orang akan gunakan berhenti tarik nafas lah. Biasanya memang satu ayat ni pun dah panjang lah. Sebab situ pun ada mat wajib sekali kat situ. Kan nafas pun dah habis. Biasa kita akan tak gunakan sin tu lah. Dapat itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, 578. Muka surat 578. Ayat 27. Ada ke? Saya silap. Ayat 27. Tak ada pun. Ada situ? Wakilah. Ini 580. Okey, ayat 27. Baris yang ketiga dari atas. 578 ayat yang ketiga dari atas. Baris yang ketiga. Sorry, ayat pula. Kalla idza balagatit taraqi. Okey wa qila man raqa. Dapat ini memang jelas lah, dia tak ada pilihan lain, memang dia ada sin sahaja. Wa qila man raqa. Lama berhenti tak kisah, yang penting ada berhenti cukup. Kalau baris ni ada kat atas kat bawah boleh. Macam mana Haji? Waqila. Qaf tu baris bawah. Waqila, la atas tu untuk lam. Waqila man. Kemudian atas nun tu ada sin tu. Sin kecil tu atas nun, kemudian sambung raqa. Dapat jadi bacaan dia tak perlu tarik nafas. Wa qila man raqa. Okey, boleh cuba sama. 1 2 mula. Jangan sampai tak nampak berhenti tu Bagi nampak berhenti tu walaupun sekejap. Wa qila man raqa. Mesti nampak berhenti tu memang boleh je nak sambung, tak masalah pun. Tak sampai dosa kan. Wa qila man raqa. Cuma kita tak ikutlah kaedah saktah tu. Itu je. Okey, kemudian satu lagi 588 ayat 14. Ayat 14 mana? Okey, baris keempat dari atas. 588 baris keempat dari atas. Kalla bal. Ni dah lah, kalla tu dah berhenti. Pening kepala Kalla tu berhenti, kemudian bal berhenti lagi. Jadi kalau susah, kalla tu tak payah berhenti. Sebab kalla tu sod lam ya, betul? Bila sod lam ya itu adalah sambung lebih baik. Jadi kalau nak mudah, tak payah berhenti. Kalla, ambil je. Kalla bal rana ala qulubihim. Nak berhenti kalla pun boleh. Kalla bal rana ala qulubihim. Dua kali berhenti. Kalau nak ambil berhenti dekat kalla tu. Jadi sebabkan kalla tu sod lam ya, maka tak payah berhenti lah. Sambung terus dekat kalla tu kan. Susah juga berhenti banyak kali. Lagipun kalla tu pun baru di awal ayat, permulaan ayat. Jadi nafas pun masih banyak lagi. Jadi teruskan je.
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okay, cuba tuan-tuan ya. 1 2 mula. Kalla bal yaksibun. Okey, baik. Itu nama dia saktah, berhenti dengan menggunakan nafas yang sama. Berhenti dan sambung menggunakan nafas yang sama. Okey, dapat ya? Jadi itu sahaja tanda berhenti yang ada dalam Quran yang kita boleh jadikan panduan lah. Kalau kita jumpa, kita berhenti kat situ. Okey, boleh ya? Baik, ada soalan? Kita akan baca Quran ya. Kita akan baca, kita akan tengok tanda-tanda yang ada. Ini yang banyak tanda. Bercampur juga tanda dia semua kan. Ada yang banyak, ada yang tak banyak. Okey, tak apalah, kita buka surah Kahfi lah. Ni kita biasa baca 293. Kita buka surah Kahfi lah, biasa baca hari Jumaat pula 293. Jadi kita mula 294 lah. Situ ada tanda-tanda. Kita mula 294. Ma lahum bihi. Okey, so kita akan sentuh sekali dengan tajuk-tajuk yang kita dah belajar. Kita akan sentuh sikit ya. Kita baca satu ayat dan kita akan keluarkan hukum yang kita dah belajar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Okay, kadhiba. Baik, saya tengok dekat ma lahum. Ma, apa hukum ma kat situ? Kita panjang kat situ ya. Ma apa situ? Mat asli ya. Mat asli. Kita akan baca dengan 2 harakat. Okey, dan poin yang kita boleh faham dan kita mudah ingat sebab apa kita baca 2 harakat? Sebab dia tak ada kening. Ingat tak ada kening dan sebelumnya bukan hamzah. Kalau ada hamzah kat situ dia akan jadi mat badal lah. Jadi ingat konsep dia, bila tak ada kening dekat atas huruf mat alif waw ya tu, kita akan baca dengan 2 harakat lah. Okey, ma. Kemudian ma lahum bi. Situ ada hukum, ada mim mati. Jadi situ ada hukum mim mati. Apa nama dia? Bukan itu kau. Jumpa dengan ba. Mim mati jumpa dengan ba. Iklab bukan? Kalau iklab dia nun mati. Ini tajuk mim mati. Betul, ikhfa syafawi. Jangan keliru ya, nun mati dan mim mati. Yang ini mim mati. Sebab situ ada huruf mim jumpa dengan huruf ba. Jadi bacaan dia sama macam iklab. Bacaan dia. Okey, ma lahu bihi. Kan dia seolah-olah ada mim kat situ tapi mulut kita tak rapat. Buka sikit je. Ma lahu bihi. Ma lahu, itu maksud dengung dia tu. Kan? Dan itulah maksud ikhfa. Ikhfa tu kan maksudnya menyembunyikan bunyi. Kan? Kalau kita baca ma lahum bihi, kat situ kita tak sembunyikan bunyi mim tu. Dia jadi tak jadi ikhfa. Ikhfa tu maksudnya sembunyikan bunyi. Jadi nak sembunyikan dia macam mana? Mulut kita akan buka sikit.
ma lahu bihi. Hum, buka sikit. Cuba cakap hum tapi dibuka sikit mulut tu. Ma lahu bihi. Okey ya. Ada pun kalau tak boleh susahlah nak praktis buka mulut saja dah sejam bawa masa kat situ. Tak apalah, rapatlah mulut. Okey. Yang penting kena ada dengung. Tu paling penting. Bila memang jumpa dengan ba kena ada dengung. Ma lahu bihi. Okey, baik. Bihi. Hi tu mat apa kat situ? Mat silah, betul mat silah. Ingat, silah ni bila dia ada huruf ha bulat dan dia ada ya kecil kat situ bihi. Mat silah ni melibatkan huruf ha bulat. Ingat tu ya. Dan dibaca dengan 2 harakat lah. Dan ha itu bertemu dengan selain hamzah. Tengok situ ya, ha tu bertemu dengan huruf mim. Maka bila selain hamzah dia jadi mat silah qasirah. Kita baca dengan 2 harakat. Mat silah qasirah. Okey, bihi min. Kalau ikut semua ayat ni semua kita dah belajar. Okey, min. Situ baru nun mati. Izhar halki. Kita dah maklum bila nampak nun mati bertanda mati. Bukan kosong nun mati ada 2. Satu min, satu lagi macam ni. Apa beza dia? Beza dekat nun. Ini ada tanda mati. Ini kosong. Dua-dua ni kita panggil sebagai nun mati. Tetapi bila ada tanda ni, tanda mati ni, maka dia akan jadi izhar. Kita akan baca dengan jelas. Tu tanda dia. So mudah kita faham kat situ lah. Nampak je. Tanda pun jelas Macam mana Haji? Ni ada tanda. Ni tak boleh jelas. Tak boleh jelas. Dia kena dengung. Tapi tengok jugalah jumpa dengan huruf apa kan. Sebab bila tak ada tanda ni, dia akan terbahagi kepada 3 tajuk. Sama ada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah ataupun ikhfa hakiki. Tengok jugalah jumpa huruf apa. Dah pening lah. Lama punya tak apa, kita refresh balik. Okey, jadi nampak je nun tu tanda mati, tanda mati kita akan baca dengan jelas. Maka itu mesti izhar lah. Jangan baca bihi min ilmin. Salah. Jelas macam mana? Bihi min ilmin. Min il. Tu maksud jelas dia. Okey, kemudian min ilmi wa. Mim tu ada tanwin. Idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan waw. Ingat? Idgham dia masih masuk tajuk nun mati tanwin juga. Okey Idgham ma'al gunnah bila mana nun mati ataupun tanwin jumpa dengan apa? Menu. Ingat tak menu? Mim ya nun waw, menu. Jadi dia akan jadi ma'al gunnah. Bila ma'al gunnah ni kita kena hilangkan bunyi tanwin ni. Hilangkan, masukkan kepada huruf ni. Contoh ni apa kat sini tadi? Min ilmi wala. Ilmi wala. Jadi asal bacaan tanwin macam mana? Ilmin. Betul kan? Bacaan tanwin adalah min. Kan mim atas man, bawah min. Kalau depan mun. Jadi kita tak nak bunyi min tu. Min ni tak nak bunyi. So bunyi min ni masukkan terus kepada huruf waw. Itulah jadi miwa. Tu ma'al gunnah. Min ilmi wala. Satu nama dia idgham ma'al gunnah. Masukkan dengan dengung. Dengung dekat mana? Ilmi. Itu dengung. Itu dia punya dengung tu lah. Itu nama dia ma'al gunnah. Okey, kemudian wala. Mat asli. Tu basic tak ada kening. So bila tak ada kening dia akan baca dengan 2 harakat. Wala li'a. Mat badal. Kan? Situ mat badal sebab apa? Hamzah jumpa dengan alif. Dan dibaca sama juga macam asli 2 harakat juga. Li'a. Okey, kemudian li'a ba. Ba ada kening tak situ? Ada kening confirm bukan mat asli. Dan dia confirm melebihi 2 harakat. Itu konsep dia.
Okey, mat wajib. Kan? Huruf mat situ apa? Alif. Jumpa dengan huruf hamzah. Dia berpisah ke bergabung? Bergabung dalam perkataan liabaihim. Abaihim kan? Perkataan yang sama. Maka kat situ jadi mat wajib. Kita akan baca 4 dengan 5 lah. Macam saya maklumkan, mat wajib majais ni tak apalah kita tak hafal pun ataupun kita tertukar pun sebab kita tahu harakat dia sama. Kan jaiz dengan wajib 4 ataupun 5 harakat. Okey ya. Baik. Kaburat kalimatan okey, kaburat. Rat tu ta tu huruf hamas ya. Kita tak belajar lagi huruf hamas. Hamas ni dia bukan lebih pada hukum, dia lebih pada bacaan. Kaedah bacaan. Hamas ni ada 10 huruf. Yang mana bila kita baca dia ataupun bila mana dia bertanda mati, kita akan bunyi ada angin sikit keluar dari mulut. Kan? Kita akan baca macam mana? Kaburat. Dia ada tapi jangan tekan sangat, jangan sampai kaburat. Tak ada, sikit je. Kaburat sekali, kaburat sekali. Macam tu je. Antaranya huruf apa? Huruf kaf. Ada 10 huruf. Huruf ta, huruf ha, huruf kaf. Apa lagi nanti kita tengok balik lah. Saya kena susun balik satu-satu baru boleh tengok, boleh ingat. Jadi antaranya ta ni lah. Kaburat. Kena ada se dia tu. Okey. Sebabnya kalau kita tak ada ta, dia akan sama bunyi dengan to. Kan? Kaburat. Kaburat, kaburat. Jadi kita nak sebut apa sebenarnya? Huruf nak sebut ta ke nak sebut to? Kan? Cuba kalau baca. Sama je bacaan dia. Rot dengan rot. Bunyi sama kan? Rot, rot. Kalau ikutkan memang lidah kita akan berbeza tempat sebab mengikut dia punya makhraj huruf tu kan. Tapi kalau kita baca, orang takkan tahu kita baca ta ke to. Itulah pentingnya hamas tu. Dia bagi kita beza cara bacaan. So bila kita kaburat, orang tahulah kita baca huruf ta. Kaburat sikit je. Macam mana? Ya betul. To beza dia, to tu kena bunyi qalqalah lah kan. Tapi kalau in case orang yang tak tahu, to tu dia tak tahu qalqalah. So dia akan baca sama. Kaburat, kaburat. Kaburat, kaburat. Sama kan. Kalau kata dia betul guna kaedah qalqalah pada to tu betul lah, okey lah. Boleh nampak dah dia punya beza kan. Okey. Kaburat kalimatan tah. Situ ada tanwin lagi. Kalimatan tah. Jumpa dengan ta, hukum dia adalah ikhfa. Ikhfa ni bacaan dia apa tadi? Ikhfa, sembunyikan bunyi. Asalnya adalah kalimatan. Kan kalau tanwin bacaan dia kita akan baca dengan bunyi tan. Tan. Jadi bacaan sebenar ikhfa ni kita kena sembunyikan bunyi tan tu. Macam mana? Kita akan baca kaburat kalimatan. Kan beza kan? Tan, 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 tan. Beza. Dia nak yang kedua tu. Itu bunyi sembunyi macam tu. Jadi kita akan baca kaburat kalimatan takhruju. Dia akan jadi sengau dekat hidung sikit. Suara tu akan masuk ke hidung sikit. Kaburat kalimatan takhruju. Itu maksud ikhfa ya. Ikhfa ni disembunyikan bunyi tu. Adapun kalau susah buat, kita baca kaburat kalimatan tah. Boleh lah. Kurang tepat sikit lah tapi okey lah kan, berbanding kita hilangkan dia punya dengung kat situ, lebih elok lah kita hilangkan sembunyi dia, tapi kurang tepat lah. Tu kena belajar kan, kita belajar untuk tahu benda ni lah. Benda kecil-kecil ni kadang kita terlepas pandang. Okey, kalimatan tah. Sebab apa dia jadi ikhfa? Tanwin jumpa dengan huruf ta. Macam ni juga, macam ni tanwin jumpa dengan menu mim ya nun waw kan, dia masuk jadi idgham ma'al gunnah. Jadi bila masuk jumpa dengan ta, jadi ikhfa hakiki. Ni 10 dah. Okey, takhruju min afwahihim. Okey, ambil dekat takhruju min. Situ kita baca dengan jelas. Sebab apa? Nun mati dia ada tanda mati. Izhar halki ingat. Kalau kata tak nak ingat huruf izhar banyak sangat, ingatlah pada tanda dia. Nampak je tanda nun ada tanda mati, dibaca dengan jelas. Min. Min afwahihim.
Jadi him tu ada tanda berhenti jim. Apa jim tadi? Jaiz. Nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh. Kan dekat afwahihim tu ada jim. Jim nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Kemudian ada iyaqulu. Iya. Idgham ma'al gunnah. Nun mati jumpa dengan huruf ya. Iya. Kena ada dengung. Kena masukkan dan kena ada dengung. Iya. Okey. Iyaqulu. Ku mak asli. Lu pun mak asli. Na illa. La mak asli. Kadhiba. Berhenti. Ba tu mat apa? Mat iwad. Ingat yang kita baru belajar, mat yang berlaku ketika berhenti ada 3. Mat arid sukun, mat iwad dan mat lin. Ada 3 jenis huruf. 3 jenis mat lah yang berlaku ketika berhenti. Wallahu a'lam. Ada apa soalan? Habis ni minggu depan kita akan masuk bacaan special ya. Bacaan special yang kita ada majreha. Ingat majreha, la tak manuna, la tak mauna. Dia tak banyak dalam Quran, memang tak banyak, tapi kena tahulah. Jadi minggu depan insyaAllah, hujung bulan. Kita cuti 2 minggu dulu Saya pergi umrah minggu depan. Hari Jumaat, buat Jumaat. Jumaat ni, Jumaat depan, Jumaat tu lagi, Jumaat ujung lah. Baru kita jumpa balik lah insyaAllah. Cuti 2 minggu dulu kita masuk tajuk apa tadi? Bacaan special tu Okey, saya Mursyid Al-Haramain. Mursyid Al-Haramain. Dekat Shah Alam. Okey, dari situ juga. Doakanlah moga lancar semua Saya setiap kena buat Jumaat ni saya risau sebenarnya. Yalah macam-macam masalah Kadang dengan flightnya, dengan hotelnya. Sebab apa jadi kita kena jawab semua kan. Itulah kita banyak doa lah, itu je. Ada soalan tak ada Okey, kita jumpa lagi hujung bulan insya-Allah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.